Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk pagi ini kita akan sambung dengan bahasa jawapan ayat songsang. Okey. Ayat songsang. Ayat songsang perlu terbentuk daripada proses transformasi ayat biasa. Dia mesti ada dua jenis ayat, subjek dan predikat. Penyuangsangan ini dapat dilakukan melalui proses pendepanan bertujuan memberikan penegasan kepada predikat. Peringatan, ini ayat songsang, bukan ayat pasif. Perubahan ayat biasa kepada ayat songsang berlaku tanpa ada penambahan perkataan.
tanpa ada penambahan imbuhan. Kerana perubahan di dalam ayat melibatkan perubahan kedudukan perkataan sahaja. Cik ulang sekali lagi. Ayat songsang tak boleh tambah perkataan, tak boleh tambah imbuhan. Hanya berlaku perubahan kedudukan perkataan saja. Subjek akan lompat di predikat, predikat akan lompat di subjek. Itu maksud songsang. Jika anda menambah perkataan atau imbuhan ayat songsang, anda salah dari segi binaannya. Kita cuba. Ada 3 jenis pedepanan sebahagian daripada predikat. Cikgu bagi contoh dahulu di sini. Kalau di sini awak boleh tengok pendepanan kata kerja. Okey, kata kerja ni dia ada dua. Dia mesti dengan kata kerja. Okey. Subjek ialah Ramli. Kata kerja ialah bekerja setiap hari. Ini ayat susunan biasa. Bila cikgu songsangkan ayat dia, mana dia punya frasa predikat? Bekerja setiap hari. Cikgu terbalikkan di depan, subjeknya Ramli. Ramli akan duduk di belakang. Jadi ayat dia begini. Bekerja setiap hari Ramli. Itu ayat songsang. Seterusnya, contoh kedua. Dia nak depankan kata kerja, tapi kali ini kata kerja campur dengan objek. Okey. Apa maksud kata kerja campur dengan objek? Membaca buku. Membaca buku tu, membaca kata kerja, buku tu objek. Okey, duduk dekat predikat kat sini. Subjeknya siapa? Zaleha. Zaleha ialah kata nama. Jadi kalau cikgu terbalikkan ayat songsangnya menjadi subjek di depan, predikat di belakang, kata kerjanya ialah membaca buku. Cikgu letak di depan membaca buku Zaleha. Nampak? Cikgu tak tambah apa-apa imbuhan, tak tambah perkataan, cikgu terbalikkan subjek dan predikat saja. Okey? Ini contoh ayat songsang. Yang ketiga, kata kerja dengan kata bantu. Apa betul maksud kata bantu? Masih, sedang, belum, telah, akan. Itu kata bantu. Jadi duduk depan, kita akan ambil semuanya. Lazimnya dia akan duduk di bahagian predikat. Okey, kita tengok sini ayat. Cikgu letak murid-murid itu. Itu subjek. Masih, makan. Kata kerja dengan kata bantu. Ini ayat biasa Biasa awak guna. Kalau nak jadikan songsang, cikgu ambil yang masih makan tu, duduk depan. Masih makan murid-murid itu. Itu ayat songsang. Okey. Yang kedua contoh pula, cikgu tak pakai kata kerja. Cikgu pakai kata adjektif. Apa itu kata adjektif? Kata sifat. Tapi tetap ada subjek dengan predikat. Subjeknya Ramli, rajinnya adalah adjektif. Kalau cikgu buat ayat songsang, apa adjektif tadi? Rajin. Dia punya subjek Ramli. Jadi kalau terbalik ke songsang, rajin Ramli. Nampak? Dia cikgu tak tambah apa-apa pun. Senang ayat songsang ni. Kedua, cikgu kata adjektif campur dengan kata bantu. Tadi kata kerja dengan kata bantu. Masih, sedang, telah, akan, belum. Itu kata bantu. Sekarang kita tengok ayat ni. Rumah Kak Zu masih teguh. Nampak tak subjek dia siapa? Ya, rumah Kak Zu itu subjeknya. Apa dia punya predikat? Masih teguh. Masih teguh itu ialah kata adjektif campur dengan kata bantu. Sekarang cikgu songsangkan dia. Masih teguh rumah Kak Zu. Nampak? Mudah kan? Dia songsangkan aja. Jangan gatal-gatal nak tambah apa-apa. Imbuhan tak boleh, perkataan tak boleh. Okey, yang ketiga contohnya ialah adjektif campur kata penguat. Awak dah belajar kata penguat. Paling, sangat, dia ada tambah ter di depan. Apa lagi? Kita tengok contoh ayat dia. Sini cikgu bagi. Encik Zaidi sangat segak. Segak tu kata adjektif. Sangat tu menunjukkan penguat dia. Sangat segak. So kalau jadi songsang nanti dia kata balik. Sangat segak Encik Zaidi. Ayat ni tak salah. Ini namanya ayat songsang. Okey, yang keempat, yang ni susah sikit. Dia ada kahwin 3. Kata adjektif, kahwin dengan kata bantu, kahwin dengan kata penguat. Cikgu tunjuk di sini, kata bantu mesti dahulu depan, tengah-tengah kata kerja, diakhiri dengan kata penguat. Contoh ayat, Haji Nasir masih agak segak amat. Apa itu Haji Nasir? Haji Nasir ialah subjek untuk kata nama, predikatnya masih segak amat. Kalau cikgu terbalik kat songsang dia, masih segak amat Haji Nasir. Nampak? Mudah kan? Okey, yang ketiga. Yang ni pun senang. Ada 2 je jenis. Jadi cikgu dah ajar guna kata kerja
Dah guna kata adjektif. Yang ketiga, kita guna frasa sendi nama. Frasa sendi nama ni lazimnya kita guna kata nama lah. Okey, senang, mudah. Kata nama cikgu gunakan. Okey, contoh ayat di sini kita gunakan. Rantai emas. Itu adalah objek sebagai subjek. Predikat dia, untuk ibu. Itu kata sendi nama dia. Untuk ibu. Ibu tu kata nama sendi nama. Okey, sekarang bila jadi songsang, untuk ibu rantai emas itu. Mudah kan? Ayat terbalik je. Tak payah tambah apa-apa. Jangan tambah ibuhan. Jangan tambah perkataan. Contoh kalau yang kedua pula. Frasa sendi nama sebagai keterangan. Keterangan ni cikgu tambah ekstra dekat belakang dia. Contoh ke dalam, keluar, di sana, di sini, di atas. Terangkan lagi. Okey. Penonton-penonton. Penonton-penonton itu kata subjek, kata nama. Okey. Merempuh masuk ialah kata sendi nama dia. Merempuh masuk ke dalam dewan. Ke dalam dewan tu ialah dia penerang. Cikgu buat ayat kat sini. Cikgu terbalikkan ayat dia ni. Ke dalam dewan, penonton-penonton merempuh masuk. Nampak? Mudah kan? Next. Okey, dia ada formula. Matematik ada formula, bahasa Melayu pun ada formula. Cuba awak tengok. Nombor satu, dia mesti untuk kata subjek. Untuk subjek, sorry. Iaitu kata nama, kata ganti nama diri. Duduk itu adalah kita menjadikan subjek. Okey, nombor dua ni ialah kata kerja. Cikgu letak sini frasa kerja. Dia tak kisahlah frasa kerja transitif atau tak transitif. Okey, nombor tiga ni objek. Maksudnya sekarang ada tiga bahagian. Yang empat ni keterangan. So, dia ada satu, dua, tiga, empat. Cikgu letak sini. Dua, tiga, empat ini mewakili predikat. Okey, sekarang awak tengok formula cikgu bagi. Ayat biasa, satu, dua, tiga. Okey, biasa. Satu, dua, tiga ni. Satu, dua, tiga, empat ni sama je ayat dia. Okey. Kalau cikgu jadikan dia ayat songsang, kita buat 2, 3, 1. Apa maksud 2, 3, 1 ni? Kita tengok kat belakang. 2, 3, 1. Cikgu contoh kat sini. 2, 3, 1. 2 tadi apa ayat dia? Membeli buku. Cikgu letak di depan. Membeli buku untuk kata kerja. Membeli buku di kedai itu. Dia. Nampak? Ini ayat songsang jenis 2, 3, 1. Betul juga. Kali ayat kedua, membeli buku dia di kedai itu. Pun sama. Nampak? Subjek cikgu letak ni dia. Dia dah duduk depan. Okey, dia di kedai itu. Tukar lagi ayat. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Cuba awak tengok ayat. 3, 1, 2. Di kedai itu membeli buku dia. Nampak? Ayat itu. Mudah je kan? Okey, next. Cuba latihan di bawah untuk meningkatkan kemahiran anda untuk memahirkan diri menukar ayat biasa pada ayat songsang. Cikgu tak bagi banyak. Kita test sikit-sikit je. Okey. Tukarkan ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan songsang. Ahmad mandi setiap pagi. Nampak tak subjek dia apa? Ahmad. Kata predikatnya, kata kerja, mandi setiap pagi. So, apa rasa-rasa jawapannya? Kita tunggu ya. Apa kata Meon? Meon. Meon jawab. Mandi setiap pagi Ahmad. Betul, Meon. Okey, next. Nombor 2. Ahmad mandi setiap pagi. Ayat ketiga ni, keropok lekor sangat popular di Terengganu. Apa Meon nak jawab? Meon, tolong terbalikkan ayat ni, songsangkan. Sangat popular di Terengganu, keropok lekor. Nampak objek duduk di belakang. Okay, next. Soalan nombor 3. Gajah itu ranak kebun jagung. Kata subjeknya apa? Gajah. Predikat, itu ranak kebun jagung. Sekarang, apa rasa-rasanya jawapannya kalau kita songsangkan ayat? Meon, ranak kebun jagung gajah itu. Nampak? Mudah kan? Okey, sekian sekat itu. Selamat menjawab latihan anak-anakku. Bye. Assalamualaikum.